Hai, saya Kelvin. Apa kabar semua? Saya akan menerangkan kepada anda semua mengenai pengenalan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, pencemaran adalah sesuatu perbuatan yang mencemarkan atau mengkotorkan, seperti mencemarkan alam sekeliling. Tajuk kerja khusus kami ialah sebab dan akibat isu pencemaran alam sekitar berlaku di Malaysia. Kami akan membincangkan beberapa perkara, antaranya punca dan kesan kepada semangat nasionalisme dan patriotisme dan juga kepada pembinaan negara dan bangsa serta cabaran dan langkah untuk mengatasi isu ini. Hai, saya Singyu. Saya akan menghuraikan punca-punca kepada terjadinya pencemaran air di negara kita. Pembuangan sisa domestik dan sisa industri yang tidak sempurna, sikap masyarakat yang tidak bertanggungjawab, kawasan luar pantai yang tidak mempunyai sistem pembentukan yang baik, betapa segelintir pengusaha kilang mengambil cara mudah membuang sisa toksik ke dalam sungai. Pertumbuhan minyak yang sering berlaku juga mencemarkan air. Kebocoran kapal tangki minyak dan minyak daripada perjalanan kapal menyebabkan tumpahan minyak berlaku. Minyak yang tertumpah di permukaan air tidak larut dan akan membentuk kumpulan minyak yang tebal. Aktiviti peternakan dan pertanian mendorong kepada pencemaran air yang berlaku. Sikap manusia yang ambil mudah dengan membuang najis dan sisa kotoran yang dihasilkan oleh binatang ke dalam parit. Penghasilan produk-produk pertanian akan menghasilkan banyak bahan kimia cecair hakisan tanah. Penembangan pokok-pokok di hutan untuk pembangunan bandar, tanah tersebut akan terdedah kepada arus permukaan air yang deras kerana akar-akar pokok tidak mempunyai cengkaman. Air sungai akan menjadi kerut Hai, saya Wan Syuhada. Seterusnya, mari kita lihat kesan masalah ini ke atas semangat nasionalisme dan patriotisme. Menurut Orwell, nasionalisme ialah kepentingan perpaduan melalui berlatar belakang budaya termasuklah bahasa dan warisan. Selain itu, perasaan bahawa negara seseorang lebih unggul dari negara lain dalam semua hal dan juga membawa maksud semangat untuk menyatakan cintanya terhadap negara. Patriotisme pula berasal pada perkataan patria, iaitu artinya tanah air, dan perkataan patria berubah menjadi patriot, iaitu orang yang mencintai tanah air. Serta rasa cinta dan sayang wujud dalam diri setiap manusia. Ia berbentuk psikologi, manakala patriotik adalah orang yang mencintai tanah air dan rela berkorban nyawa untuk mempertahankan negara walau apa terjadi. Antara kesannya ialah kurangnya semangat cinta akan negara yang menyebabkan mereka tidak mempedulikan kesan-kesan yang akan timbul jika mereka melakukan pencemaran. Selain itu, kemerosotan kesihatan rakyat akan terjadi. Sebagai contoh, pencemaran air di Sungai King telah memberi kesan kesihatan yang teruk kepada rakyat. Seterusnya, negara akan mundur kerana mengalami krisis keadaan air tidak bersih yang menyebabkan hasil ekonomi seperti pertanian, R&D, ekosistem akan musnah. Akhir sekali, masyarakat mula sedar bahawa pentingnya kepentingan air kepada rakyat serta negara. Kita akan dapat lihat rakyat Malaysia mula sedar akan kepentingan menjaga kualiti air dan sebagainya. Hai, saya Fahim. Seterusnya, kita akan melihat kesan kepada pembinaan negara dan bangsa. Yang pertama ialah ia akan memberi masalah kesihatan kepada masyarakat kerana kekurangan sumber air bersih untuk kegunaan harian. Selain itu, ia juga akan menjejaskan keindahan alam semula jadi yang bergantung kepada sumber air bersih. Dan kesan yang terakhir ialah ia akan memberi masalah kepada pertumbuhan ekonomi negara. Hai, saya Izzata. Saya akan menerangkan mengenai cabaran, langkah dan kesimpulan bagi isu pencemaran air di Malaysia. Antara cabaran yang perlu dihadapi ialah kurangnya kesedaran masyarakat terhadap pemeliharaan alam sekitar. Selain itu, kelemahan sistem pendidikan negara juga yang kurang mendedahkan kepada pelajar terhadap isu pencemaran. Dan yang terakhir, kurangnya tindakan dalam penguatkuasaan undang-undang dalam menangani isu pencemaran ini.
Seterusnya, langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi isu ini ialah undang-undang yang sedia ada perlu diperketatkan lagi oleh kerajaan. Di samping itu juga, masyarakat di Malaysia perlu mula sedar dan ambil iktibar kepentingan untuk menjaga alam sekitar. Dan yang terakhir sekali, pihak institusi pelajaran hendaklah sentiasa mengadakan program dan kempen. Kesimpulannya, masyarakat Malaysia haruslah mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Selain itu, masyarakat dan kerajaan hendaklah mengambil serius dan bertanggungjawab terhadap alam sekitar bagi melahirkan bumi yang bersih dan aman.